pintu pagar ni ialah untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 yang akan datang menaiki kereta bersama ibu bapa. Baik, pelajar-pelajar tingkatan 5 yang melalui pintu ini, pintu kecil ini akan diambil suhu oleh guru yang bertugas. Dan guru tersebut akan memaklumkan suhu yang telah diambil. Kemudian pelajar berkenan akan datang ke tempat untuk mengimbas kad yang akan dibekalkan oleh pihak sekolah. Ini kad dia. Setiap pelajar tingkatan 5 akan dibekalkan kad ini untuk keselamatan. Kemudian pelajar akan bergerak mengikut anak panah yang telah ditanda di bawah. Jadi pelajar-pelajar kena ingat tanda yang telah dilekatkan di bawah di sini. Dan pelajar contohnya pelajar 5J2 akan masuk. Sebelum masuk mereka akan menggunakan sanitizer untuk mencuci tangan. Sanitizer. Pelajar yang sampai ke sekolah perlu wajib mencuci tangan dengan sanitizer sebelum masuk ke kelas. Okey, setelah mencuci tangan, pelajar akan masuk ke kelas ikut tanda anak panah yang ada di lantai dan mencari tempat duduk masing-masing mengikut nama yang telah dilekatkan di atas meja. Jadi pelajar-pelajar diingatkan duduk di tempat yang telah dilekatkan nama di atas meja. Dan pelajar-pelajar tidak boleh mengubah kedudukan meja kursi yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, dan pada kaki meja tersebut ada tanda berwarna merah untuk membuktikan pelajar tidak mengubah meja yang telah diletakkan di atas lantai. Untuk situasi hendak ke tandas atau waktu rehat, pelajar kena keluar dari kelas ikut tanda yang telah diletakkan di atas lantai. Dan pelajar perlu keluar ikut pintu yang ada tanda keluar. Pelajar dilarang keluar ikut pintu yang ada tanda masuk. Pelajar perlu keluar ikut pintu yang ada tanda keluar sahaja. Okay, untuk pelajar tingkatan 5 yang naik motosikal dan basikal, okay, anda perlu letakkan basikal dan motosikal di sini. Kemudian anda perlu masuk ikut anak panah dan pergi ke kawasan untuk mengimbas suhu oleh guru bertugas. Siapa tugas? Setelah diambil suhu, anda perlukan imbas kad yang akan dibekalkan kepada setiap pelajar tingkatan 5. Setelah diambil suhu dan mengimbas kad, anda perlu keluar semula ikut anak panah. Silakan guru. Dan ambil motosikal dan basikal dan perlu pergi masuk ikut kursus. Setelah ambil suhu dan juga mengimbas kad, pelajar tingkatan 5 yang naik basikal dan motosikal perlu meletakkan basikal dan basikalnya di kawasan ini. Kawasan letak basikal dan basikal sebelah kiri saja. Sebelah kiri. Ini kawasan motosikal dan di sebelah sana kawasan basikal. Dilarang pelajar meletakkan basikal dan motosikal kawasan ini. Sebelah kiri, sebelah kanan, hanya sebelah kiri saja. Setelah pelajar yang tingkatan 5 yang naik motosikal dan basikal letakkan basikal, mereka perlu berjalan ke arah lorong bilik PJK. Okay, pelajar yang naik basikal, motosikal, pelajar tingkatan 5 yang naik basikal dan motosikal, bila hendak masuk ke kelas masing-masing, di bawah blok A dan di atas blok A, yang naik basikal, motosikal, perlu melalui kawasan ini. Okay, lorong bilik PJ. Okay, terus lebih nak buat. Okay. Sampai di sini, pelajar tingkatan 5 Sapphire dan 5 Kristen ada kelas di atas, blok atas. Okay. Dan di sebelah sini
Sebelah kanan ini ialah kereta 5 juga. Kelasnya kelas 5M, 5 Kister 2, 5 Diamond 1, 5 Diamond 2, 5 Jet 1. Ini bilik guru. Ini bilik guru. Dan sebelah sini, sebelah kiri, pelajar boleh masuk. Ada 5 Topaz, 5 Jet 2, 5 Jet, 5 Pearl 1, 5 Pearl 2. Guru bertugas akan ada di sini. Okey, yang sebelah sana pagar ialah untuk kenderaan untuk pelajar di kereta 5 yang naik kereta. Okey, pelajar untuk 5 Sapphire, mereka akan melalui tangga bilik kaunseling. Okey, 5 Sapphire dan 5. Okey, untuk pelajar di kereta 5 Sapphire 1, 5 Sapphire 2, 5 Ruby dan 5 Ruby 1 dan 5 Ruby dan 5 E1, 5 akan masuk sebelah kiri bilik kaunseling. Dan di sini pelajar, contoh pelajar ni bilik elektif kereta 5. Okey, okey, ini ialah jarak. Di sini akan letakkan di 5 Emerald 1. 5 Emerald 1. Di sini pelajar akan guna sanitizer untuk mencuci tangan dengan sanitizer yang lekatkan di sini, dan baru mereka boleh dibenarkan boleh masuk kelas anda. Pelajar berikut 5 Sapphire 1, 5 Sapphire 2, 5 Ruby dan 5 Emerald 1 tidak boleh balik ikut pintu tangga tengah, tangga kaunseling. Mereka boleh balik, rehat dan juga ke tandas hanya melalui tangga sebelah busway. 5 Sapphire 1. Tangga di 5 Sapphire 1 untuk kelas nak rehat, balik dan juga ke tandas. Okey, ini kelas 5 Sapphire 1 dan juga ni tangga dia. Pelajar perlu ikut. Okey. Ini untuk perjalanan balik ke tandas dan juga ke kantin. Okey, untuk pelajar 5 Sapphire 1, 5 Sapphire 2, 5 Ruby dan 5 Emerald 1, apabila balik ikut tangga ini terus keluar. Okey, ini untuk balik. Terus keluar ikut pintu kecil di hadapan pintu sekolah. Baik, untuk masa rehat kelas 5 Sapphire 1, 5 Sapphire 2, 5 Ruby dan 5 Emerald 1 yang sebelah kanan bilik kaunseling, mereka akan turun ikut tangga bus bay. Ikut tangga bus bay dan menuju ke arah tempat letak basikal dan motosikal. Okey, mereka melalui sini. Sini. Okey. Ini basikal, motosikal dan mereka akan lalu di sini. Okey. Akan lalu kawasan ini semula untuk rehat dan juga ke tandas. Okey, pelajar yang kereta 5 yang Sapphire 1, 5 Sapphire 2, 5 Ruby dan 5 Emerald akan melalui lorong ini untuk pergi ke tandas juga dan ke kantin. Ini tanda panah. Okey. Dan mereka akan melalui jalan ke arah koperasi sekolah. Dan mereka boleh lihat tanda menunjuk ke sana, bermakna akan pergi ke kantin sekolah dan juga ke tandas. Okey, pelajar 5 Emerald 2, 5 Amber 1, 5 Amber 2 dan 5 Kister 1, mereka akan melalui sebelah kanan bilik kaunseling. Gerakan mereka ikut arah panah untuk masuk ke kelas masing-masing. Dan meja ini merupakan meja untuk sanitizer di sebelah sini. Okay, pelajar lain perlu jaga jarakan sosial untuk masuk ke kelas. Okey, pelajar kena duduk tempat masing dan masa waktu rehat dan waktu hendak balik dan juga waktu hendak ke tandas, sila keluar ikut table yang telah ditetapkan. Okey, pelajar 5 Emerald 2,
ke kantin dan balik. Dia menggunakan tangga sebelah koperasi sekolah. Untuk pelajar 5 Emerald 2, 5 Amber 1, 5 Amber 2, 5 Crystal 1, mereka akan gunakan tangga sebelah koperasi sekolah untuk ke tandas, ke kantin dan juga waktu balik ke rumah. Untuk pelajar 5E2, 5 Amber 1, 5 Amber 2, 5 Crystal 1 yang ada di atas, mereka akan melalui sebelah kanan bilik koperasi, untuk pergi ke kantin, pergi ke tandas, juga balik melalui lorong koperasi. Dan sekira masa nak balik, pelajar 5 Amber 2, 5 Amber 1, 5 Amber 2, 5 Crystal 1, mereka akan balik ikut ini, jalan ini. Mereka balik jalan ini terus sampai ke bus bay menggunakan lorong sebelah kiri. Untuk lihat pelajar-pelajar tingkatan 5 yang berada di bawah blok A akan keluar ikut pintu belakang dan melalui lorong yang disediakan, ada tanda ada panah, dan terus menuju ke koperasi sekolah untuk pergi ke tandas dan juga untuk pergi ke kantin sekolah. Ini laluan untuk ke tandas dan juga untuk ke kantin sekolah melalui lorong sebelah kiri untuk jalan ke tandas. Ada tandas ini sampai ke koperasi sekolah. Dari sini pelajar akan bergerak ke pelajar tingkatan 5 blok A, atas dan bawah akan menggunakan lorong ini untuk bergerak ke tandas dan juga untuk ke kantin sekolah. Untuk penggunaan tandas di sekolah, sama ada pada guru dan juga pihak dan para pelajar, hanya seorang pelajar dan guru saja boleh berada di dalam tandas pada satu-satu masa. Oleh itu, pihak sekolah telah melekatkan 2 kad, 1 kad merah yang kekal dan 1 kad hijau yang ada tergantung di sini. Ini bermakna jika pelajar atau guru datang melihat ada kad hijau dan kad bermerah ada di sini, bermakna tidak ada orang menggunakan tandas. Oleh itu, pelajar tersebut atau guru tersebut, guru sebelah bilik tandas ya, boleh masuk dan menggunakan kad hijau ini gantung, dan boleh masuk ke tandas. Bagi pelajar lain atau guru yang datang, mereka melihat bahawa hanya ada kad merah saja, kad hijau tidak ada, bermakna ada orang guna tandas, mereka dilarang masuk sama sekali ke dalam tandas. Dan mereka patut berada di sini untuk menunggu giliran masuk ke dalam tandas sehingga sehingga pelajar dalam tandas keluar dengan kad hijau dan digantung semula kad hijau tersebut, baru pelajar yang berikutnya atau guru yang berikutnya masuk menggunakan kad yang diambil di sini. Itulah cara penggunaan tandas untuk guru dan juga para pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang berada di kawasan sekolah. Untuk bergerak ke kantin sekolah bagi pelajar tingkatan 5, mereka perlu mengikut tanda-tanda yang ada di lantai, tanda arah, dan mereka perlu ikut sebelah kanan cermin papan kenyataan untuk bergerak ke kantin sekolah. Untuk pelajar tingkatan 5, mereka perlu bergerak ikut tanda yang disediakan untuk pergi ke kantin sekolah. Bila patuhi penjarakan sosial, jangan jalan rapat-rapat, jarakkan 1 meter untuk bergerak dalam keadaan teratur pergi ke kantin sekolah. Untuk penggunaan kantin pelajar tingkatan 5, tingkatan 6 dan guru, pada satu masa hanya 15 orang saja, sama ada guru atau pelajar berada dalam kawasan kantin. 15 orang. Jadi guru bertugas akan pastikan pelajar tingkatan 5, tingkatan 6 yang berada dalam kawasan kantin, dari kantin sini sampai ke sana 15 orang saja. Setelah pelajar membeli makanan, ada beli makanan di kantin sini, kantin 1 sini, lepas sini, pelajar akan ikut tanda
Pelajar tingkatan 5, tingkatan 6 akan ikut tanda ini dan keluar semula. Kena pusing hingga ke ujung untuk laluan keluar. Guru bertugas kantin akan berada di sini untuk pastikan pelajar ikut laluan keluar yang telah ditetapkan. Jadi, ini pelajar akan keluar. Belah sana. Okey. Jadi pelajar tingkatan 5, tingkatan 6 yang menggunakan kantin setelah membeli barang makanan, mereka akan keluar. Dan guru bertugas akan pastikan ada lagi pelajar lain masuk menggantikan pelajar yang telah keluar. Hanya 15 pelajar saja yang berada di dalam kawasan kantin untuk membeli makanan pada satu-satu masa. Untuk pelajar tingkatan 5, setelah membeli makanan, mereka akan keluar ikut lorong yang telah ditetapkan, laluan yang telah ditetapkan untuk balik ke kelas semula. Okey. Pelajar tingkatan 5 akan menggunakan lorong sebelah kanan papan kenyataan untuk balik ke kelas masing-masing. Menggunakan lorong dan juga lorong sebelah bilik Mr. Morgan, guru disiplin. Dan di sini pelajar yang dari tandas juga perlu menggunakan lorong sini untuk pergi ke kelas. Pelajar yang nak keluar dari tandas perlu menggunakan lorong sini juga untuk balik ke kelas. Jadi lorong ini digunakan untuk balik dari kantin dan juga balik dari tandas. Menggunakan lorong ini untuk pergi ke kelas tingkatan 5 di blok A. Okay, sila pastikan tanda lorong untuk pergerakan balik ke kelas. Okay. Jadi pelajar yang balik dari kantin, tingkatan 5 yang balik dari kantin dan tandas akan menggunakan lorong ini untuk pergi ke kelas anda masing-masing dan menggunakan lorong ni. Gunakan tangga tengah, bahagian tengah bilik BJK juga untuk pergi ke atas blok A dan juga untuk pergi ke bawah blok A. Semua tingkatan 6 akan menggunakan laluan pintu kecil ini sama ada menggunakan motosikal yang perlu letakkan di luar ataupun menggunakan kereta. Jadi mereka untuk pelajar tingkatan 6 yang telah letakkan kereta di luar, mereka masuk di sini dan mereka akan menggunakan lorong ini. Untuk pelajar tingkatan 6 yang menggunakan motosikal, mereka akan meletakkan motosikal di sana dan mereka juga akan melalui lorong ini, lorong sana. Biasanya motosikal akan lalu ke sana, yang gunakan kereta ikut lorong ini untuk menggerak kelas sebelah blok guru kanan. Baiknya semua. Okey. Okey, pelajar tingkatan 6, semua tingkatan 6 akan bergerak menggunakan laluan ini untuk bergerak masuk ke bilik ke kelas sebelah bilik guru kanan sekolah. Okay, ini bilik isolasi. Okey. Kita nak sini. Dan pelajar tingkatan 6 akan bergerak masuk ke tanda akan letakkan di bawah ni. Ini pelajar untuk pelajar tingkatan D. D akan masuk di sini dan masuk ke kelas. Sebelum masuk ke kelas, mereka juga akan guna sanitizer untuk cuci tangan. Kemudian mereka akan masuk dan duduk di tempat yang telah diletakkan nama mereka dalam kelas ini. Untuk ke tandas pelajar tingkatan 6 yang berada di blok belah guru kanan, mereka akan keluar ikut pintu belakang
untuk ke tandas dan ke kantin sekolah, dan mereka akan bergerak ke arah jabat sekolah. Dan masa mereka hendak ke tandas, mereka akan ke sebelah kanan. Okey, tandas sebelah kanan. Okay. Dan pelajar ke tandas perlu melalui lorong ini untuk ke tandas sekolah. Dan penggunaan tandas seperti yang tadi, yang terakhir. Pelajar ke tandas yang telah habis menggunakan tandas, mereka harus bergerak melalui lorong bilik Mr. Morgan dan menuju ke arah bilik ketua panitia untuk balik ke kelas selepas menggunakan tandas sekolah. Ini lorong untuk balik semasa selepas menggunakan tandas sekolah. Okey, pelajar akan menggunakan lorong ini untuk masuk ke kelas tingkatan 6 selepas menggunakan tandas sekolah. Okey, untuk penggunaan bilik kelas-kelas yang bawah, bilik guru kanan. Okey, untuk pelajar tingkatan 6 yang akan berehat, mereka akan menggunakan laluan sebelah kiri makmal sains ke arah bilik KH untuk bergerak ke kantin sekolah. Semua pelajar tingkatan 6 blok bawah sebelah guru kanan akan menggunakan lorong ini, lorong ke arah bilik kemahiran hidup untuk pergi ke kantin sekolah. Dan mereka akan menggunakan lorong ini untuk masuk ke arah sini. Untuk masuk ke arah kantin. Dan pelajar tingkatan 6 perlu mengikuti prosedur tata cara untuk menggunakan kantin sekolah. Hanya 15 orang saja setiap masa berada di dalam kawasan kantin sekolah, dan di sini ada guru bertugas. Okey, pelajar tingkatan 6 yang telah selesai membeli makanan patut balik menggunakan lorong yang telah ditetapkan untuk pergi ke arah bilik Mr. Morgan. Menggunakan lorong sebelah kanan papan kenyataan. Okey, akan ditunjuk laluannya menggunakan video supaya pelajar terang dan jelas laluan sehala di kawasan sekolah semasa PKPP. Okay, ini lorong penggunaan untuk pelajar balik selepas berada di kantin sekolah. Membeli makanan, mereka perlu menggunakan lorong yang ditetapkan sebelah bilik Mr. Morgan. Ini laluan dia. Larang, guna ini larang salah. Okay, laluan dia. Itu bilik ketua panitia. Gunakan laluan tepi. Ini lorong, ini bilik serbaguna, bilik guru kanan, dan pelajar dari sini masuk terus ke kelas masing-masing selepas kantin sekolah. Dalam masa untuk pelajar tingkatan 6 balik melalui laluan-laluan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar sila angkat kursi dan gunakan laluan keluar yang telah ditetapkan dan menuju ke arah kiri. Pelajar ke arah makmah sekolah, makmah rendah sekolah. Okay. Ini laluan untuk pelajar balik ke rumah lepas sesi persekolahan tamat. Pelajar dilarang pergi ke kantin, pergi ke tandas apabila hendak balik. Sila gunakan laluan
untuk pergi ke pengguna lorong ini untuk balik ke rumah. Okey, pelajar akan bergerak ke arah kiri untuk keluar ke kebas B. Lola ni hanya untuk tingkatan 6, blok sebelah guru kanan. Okey, untuk pelajar tingkatan 5, semua pelajar tingkatan 5 dan yang nak balik. Masa ni masa balik, pada kursi tempat duduk tu ditandakan warna merah. Bermakna pelajar tidak boleh duduk. Hanya kawasan yang tidak bertanda merah saja pelajar duduk. Ini kedudukan dia. Jarak 1 meter antara satu sama lain. Okay, ini pelajar, bagi pelajar yang hendak balik sekolah sementara menunggu ibu bapa. Dan juga di sini ada tanda penjarakan sosial 1 meter. Jadi pelajar tak boleh berada berhampiran kawan. Jarak sini. Mereka hanya boleh berada di kawasan ini dan di sana saja. Jadi kawasan ini dilarang pelajar berada. Ini kawasan untuk penjarakan sosial 1 meter. Semasa pelajar menunggu ibu bapa hendak balik yang